Adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba ingin bersama-sama untuk kita menghayati dan untuk kita sama-sama memahami apa yang berlaku kepada kita lah sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana perkara yang hamba nak sebut ni adalah perkara yang sangat penting. Kalau kita tengok khutbah Jumaat ia akan disampaikan oleh Tok Imam kita sekarang, tajuk dia pertahankan undang-undang syariah. Tu tajuk khutbah seluruh negeri Kelantan. Khutbah yang akan dibaca di semua masjid-masjid mukim hari ini bertajuk pertahankan undang-undang syariah. Tangan hamba ni hamba ada dah khutbah untuk karya. Hamba pering dah waktu bik. Cuma hamba tak boleh baca lah. Takut berulang dengan apa yang akan dibaca oleh Tok Imam kita. Cuma nak royaknya khutbah Jumaat dan juga arahan surat daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantannya khususnya dan juga MAIK suruh kita baca tajuk khutbah kita pertahankan undang-undang syariah. Kita khabar ataupun tidak, undang-undang syariah kita ni semakin hari semakin orang panggil dicabar. Semakin hari semakin dicabar oleh orang Islam kita sendiri. Itu isu yang berlaku dalam negara kita. Undang-undang syariah telah dicabar oleh orang-orang Islam kita sendiri. Dan benda ni kita kena faham. Benda ni kita kena faham, benda ni kita kena ambil berat kerana ia melibatkan undang-undang syariah yang digubal oleh orang panggil Dewan Undangan Negeri, termasuklah di negeri-negeri yang lain. Dan kita kena ingat, nak buat undang-undang dalam sesebuah negeri ni, dia mesti mendapat perkenan daripada raja-raja. Mesti mendapat perkenan daripada sultan-sultan negeri masing-masing. Maka termasuklah negeri kita, negeri Kelantan ni, undang-undang kita, Dewan Undangan Negeri kita meluluskan orang panggil Qanun Jenayah Syariah ini di bawah perkenan sultan kita. Sebab tu kalau kita tengok 2019 Dewan Undangan Negeri kita ni telah meluluskan Qanun Jenayah Syariah 1 2019 untuk menggantikan enakmen Qanun Jenayah Syariah 1985. 2019 baru ni kita telah orang panggil meluluskan Qanun Jenayah Syariah 1 untuk menggantikan Qanun Jenayah Syariah 1985. Yang mana dalam peruntukan tersebut kita letakkan 5 tonggak utama dalam menggubal undang-undang syariah yang ada dalam negeri kita. Yang pertama sekali berkenaan dengan penjagaan agama. Kita gubal undang-undang syariah ni untuk jaga agama. Sebagai contoh yang kita tambah iaitu kesalahan sihir. Mana-mana orang yang melakukan sihir dengan ada buktinya dengan sebagainya, maka akan didakwa di bawah Qanun Jenayah Syariah. Lepas tu dakwaan palsu, percubaan keluar daripada agama, memutarbelikkan ajaran Islam dan hukum hakam agama dan takfir. Itu berkenaan dengan penjagaan agama. Yang kedua, penjagaan diri. Kita gubal undang-undang syariah ni untuk kita jaga diri kita. Iaitu berkenaan dengan apa? Jaga diri ni, iaitu kesalahan liwat.
Orang yang melakukan liwat, maka akan dengan bukti apa semua, akan disabitkan kesalahan di bawah orang panggil qanun jenayah syariah. Yang kedua, lesbian. Ni perempuan dengan perempuan. Kita telah gubal undang-undang dia. Lepas tu, orang lelaki berlagak seperti perempuan. Tomboy. Dan juga sebaliknya, orang perempuan berlagak seperti orang lelaki. Perbuatan ataupun percakapan tidak sopan. Buat tattoo. Mendedahkan aurat. Termasuklah kesalahan menderhaka kepada ibu bapa. Hak ni kita telah bersetuju dalam Dewan Undangan Negeri kita untuk buat undang-undang hak ambo sebut. Tu baru dua. Yang ketiga, penjagaan akal. Kita fokus kepada penjagaan akal, iaitu minum arak ataupun orang panggil minuman yang mengkhayalkan. Penjagaan harta, iaitu tak boleh berjudi, tak boleh makan anak yatim, harta anak yatim, menguraikan ukuran timbangan sukatan apabila orang menego. Lepas tu yang kelima, kita jaga keturunan kita, iaitu kepada sini perbuatan maksiat. Tak kira lah apa-apa perbuatan yang boleh mengundang kepada maksiat, kita boleh orang panggil boleh cah, boleh dakwa di bawah qanun jenayah syariah. Zina, sumbang mahram, ibu ayah ataupun bapa ayah. Lepas tu banyak kara, khalwat dan juga sebagainya. Ini qanun jenayah syariah 2019 hak kita telah putus baru-baru ni di Dewan Undangan Negeri kita. Yang mana kalau kita tengok, apa yang kita gubal itu adalah tidak lari daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ditambah pula oleh orang panggil ijma' ulama' dan juga qiyas. Sebab tu kita kena faham, undang-undang syariah ini adalah undang-undang yang mari daripada Al-Quran, mari daripada Sunnah, mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu apabila kita kecek pasal undang-undang Islam, maka sifat yang ada kepada undang-undang Islam ini, yang pertama sekali, dia panggil Rabbaniyah. Dia panggil Rabbaniyah. Rabbaniyah ini bermaksud, undang-undang yang kita gubal ini, laisat min wad'i bashar. Bukannya mari daripada manusia. Bukannya undang-undang yang kita fikir dengan kepala otak, tanpa berladaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Tidak. Dia mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalil dia. Ada dalil dia daripada Al-Quran dan daripada Sunnah. Ini sifat undang-undang syariah. Sifat undang-undang Islam yang digubal oleh mana-mana pemerintah. Mana-mana orang panggil dun. Tak kira negeri mana-mana, dia ada orang panggil kesalahan di bawah orang panggil Akta Mahkamah Syariah yang ada di seluruh negeri. Yang ada di seluruh negeri, yang mana kesalahan dia adalah kesalahan undang-undang daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Bukan mari daripada palotok orang kita, bukan mari daripada palotok orang semata-mata, tidak. Itu sifat yang ada kepada undang-undang Islam yang pertama. Yang kedua, Al-Alamiyah. Sifat undang-undang Islam yang kedua ni Al-Alamiyah. Iaitu apa dia? Iaitu rahmatan lil alamin. Yang memberi kesan kepada semua. Tak kira lah kepada orang, kepada makhluk-makhluk yang lain. Rahmatan lil alamin. Memberi kesan yang baik, memberi kesan yang comel kepada semua sahaja makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Falaisat tashri'an li jinsin khas minal bashar. Bukan khusus kepada manusia semata-mata, tetapi untuk semua alam. Ini sifat undang-undang Islam yang kita faham daripada apa yang telah ada, yang telah digubal, yang ada di dalam Al-Quran. Seterusnya, sifat
undang-undang Islam ini juga disebut oleh ulama-ulama asyumul. Asyumul iaitu dia meliputi semua perkara-perkara yang kita guna, yang kita ada di dalam kehidupan kita. Fi kulli janibin min jawanibit takwin wal bina wal islah. Dalam setiap sudut. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, semuanya tertakluk di bawah undang-undang yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah. Ada berlaku. Maknanya hak kita buat ni bukannya nak menyusahkan manusia, bukan nak merosakkan manusia, tetapi memberi kebaikan kepada manusia, memberi kebaikan kepada alam. Seterusnya al-asalah wal khulud fi nususi asy-syariah. Undang-undang Islam ini dia memang ada di dalam agama, kekal berada di dalam agama, yang mana masdar yang utama adalah tidak lain tidak bukan sebagaimana Ambo sebut tadi, iaitu daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. Dan perkara yang kita kena faham juga, undang-undang syariah ini hanya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam. Tidak terpakai kepada orang-orang bukan Islam. Tidak. Tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Tidak. Tapi terpakai kepada orang Islam sahaja. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Di akhir zaman ni, kita lihat bagaimana adanya orang Islam sendiri, sebagaimana yang bersebut tadi, dia mencabar. Dia mencabar akta-akta yang di bawah mahkamah syariah. Sebagaimana yang bersebut tadi. Hak Ambo sebut tadi, semuanya akta-akta yang berada di bawah mahkamah syariah. Yang malangnya, akta-akta ini telah dicabar oleh seorang perempuan daripada negeri kita. Bukan tempat lain. Tapi daripada negeri kita, seorang perempuan. Seorang perempuan dan juga peguam. Yang mana dia telah cabar 20. Bukan bukan 2, bukan 3, 20. Hak Ambo sebut tadi. 20 perkara di dalam undang-undang syariah negeri Kelantan ni, dia telah cabar 20. Dia telah cabar tu di mana? Dia telah cabar di mahkamah syariah. Di mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur. Bila tarikh perbicaraan dia? Iaitu 20 hari bulan. Hari ni 17. 20 hari bulan ni dia bawa 20 kes dia ni ke Mahkamah Persekutuan. Sebab apa? Sebab dia kata adanya pertindihan peruntukan jenayah syariah dengan jenayah sivil. Dia katalah. Dia kata ada peruntukan di bawah orang panggil mahkamah syariah ni bertentangan dan juga berlaku pertindihan dengan orang panggil gapo dengan peruntukan yang ada di jenayah sivil. Maka dia nak batalkan 20 undang-undang di bawah akta mahkamah syariah tadi, hak Ambo sebut tadi. Kenapa dia buat lagu tu? Kerana sebelum ini sudah berlaku kepada Dewan Undangan Negeri Selangor. Telah berlaku kepada Dewan Undangan Negeri Selangor apabila adanya seorang yang mencabar orang panggil hukuman liwat. Dia telah mencabar hukuman liwat di bawah akta mahkamah syariah. Akhir sekali Mahkamah Persekutuan membenarkan ataupun membatalkan hukuman liwat itu di bawah mahkamah syariah. Dia berjaya, dia bawa ke mahkamah syariah, dia bawa ke Mahkamah Persekutuan. Akhir sekali hakim di Mahkamah Persekutuan terima. Orang panggil hak dia nak suruh batal tu, akhir sekali dia berjaya. Bila berjaya, gapo kesan dia? Sampai lah ni, Dewan Undangan Negeri Selangor
dia tak boleh gubal undang-undang berkenaan dengan liwat di bawah Akta Mahkamah Syariah. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kahwin tu sudah mendapat orang panggil keputusan ataupun persetujuan daripada Mahkamah Persekutuan. Sebab benda ni berlaku kerana apa? Sebagaimana bersebut tadi, berlakunya pertindihan. Liwat ni di bawah jenayah sivil pun ada, di bawah jenayah syariah pun ada. Jadi dia tak puas hati, dia bawa ke Mahkamah Persekutuan. Bila dia bawa ke Mahkamah Persekutuan, maka Mahkamah Persekutuan ni besar lagi. Ni isu kita. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil ni besar lagi daripada Mahkamah Syariah. Maka dia boleh membatalkan orang panggil akta-akta yang berada di bawah Mahkamah Syariah apabila berlakunya pertembungan. Jadi hak berlaku sehari dua ni, dia nak batal 20 enactment di bawah Akta Mahkamah Syariah negeri kita. 20. Kalulah berjaya, maka 20 hak dia nak batal ni, termasuklah liwat, termasuklah sumbang mahram sebagaimana bersebut tadi, orang panggil Dewan Undangan Negeri ni tak boleh nak gubah dah Akta Mahkamah Syariah yang melibatkan 20 undang-undang hak dia nak batal tadi. Sebab itulah khutbah Jumaat pada hari ini, pertahankan undang-undang syariah, nak suruh orang kita ni faham isu. Nak suruh orang kita ni takut, suruh orang kita ni gerung dengan apa yang berlaku pada hari ini. Hak buat ni orang Islam sendiri. Abu malah sebut nama aja. Orang Islam sendiri yang mencabar undang-undang syariah. Orang Islam bergapo tak tahu. Orang Islam sendiri yang mencabar undang-undang syariah yang bersebut satu persatu tadi. Bukannya orang Cina hak cabar. Bukannya orang India hak cabar. Tapi orang Islam sendiri. Lepas tu dia pula duduk di Kelantan. Sangat-sangat memalukan. Sebab tu dunia akhir zaman ni kita kena ingat. Dia akan cuba. Mereka akan cuba pertikaikan akta-akta ataupun undang-undang syariah yang ada dalam negara kita, yang ada dalam negeri kita. Sebab apa? Sebab mereka takut. Mereka takut dengan undang-undang syariah yang ada pada hari ini. Kerana apa? Kerana menyebabkan orang ni rasa selesa. Menyebabkan orang rasa suka dengan undang-undang syariah ni, menyebabkan dia tak puas hati. Kerana pemikiran mereka, kerana orang panggil perbuatan mereka ni tidak mari dah. Tidak mari daripada Quran Sunnah dah. Bila cabar Akta Mahkamah Syariah ni, bukan orang Islam yang normal lah. Bukan orang Islam yang normal dengan peruntukan hak kita baca tadi, tak ada langsung berkaitan dengan benda-benda yang tak pakar. Benda hak pakar berlaku. Benda liwat, benda sumbang mahram, benda lesbian, benda-benda lagu ni hak ada kaitan rapat dengan benda-benda hak kita nak cegah dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dengan apa yang berlaku, dia nak cabar 20 enactment yang ada dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kesal dia, apabila kes ni berjaya, negeri-negeri lain pun tak boleh nak ubah juga undang-undang syariah dia. Bukan setakat Kelantan saja. Negeri-negeri lain pun tak ada power, tak ada kuasa. Kerana Kelantan ni, wal'iyazabillah, dia telah berjaya batalkan 20, maka negeri-negeri lain pun orang cabar juga. Benda ni bukan baru. Benda ni bukan baru, tapi lama dah dia buat. Benda ni lama dah dia buat. Dan dia ada berjaya, ada tidak berjaya. Dia usaha lama dah. Dia usaha lama dah untuk cabar Mahkamah Syariah ni. Lama dah dia buat. Ada berjaya, ada tidak berjaya. Kalau kita tengok, orang panggil tak sampai 5 tahun lagi. Kes berlaku satu kes, amba tak ingat.
nama dia, gapo dia, tapi dia telah berjaya membatalkan ketiga-tiga anak dia ni kih mu'alaf. Dia masuk Islam. Dan anak-anak dia juga masuk Islam lah. Sebab mak ayah masuk Islam. Tapi dia bawa kih ni, ada orang lain bawa, bini dia kau tak tahu, bawa kih ni untuk membatalkan agama Islam yang dianuti oleh anak-anak dia. Kita belajar dari agama kita, belajar dari Islam kita. Kalau budak ni budak yang tidak mukallaf. Anak kita, bila dia masuk Islam, automatik anak-anak ni masuk Islam. Tapi bila peruntukan tu ada, dia guna untuk dia tarik anak-anak ni supaya tidak masuk Islam dan kekal dalam agama dia. Tak silap hamba kalau rujuk balik bini dia, tak silap hamba. Suami dia ni masuk Islam. Tak silap hamba suami dia ni Hindu. Masuk Islam. Lepas tu bini dia kekal dalam Hindu, nak ambil, nak batal agama anak-anak dia ni sebab ayah dia masuk Islam, anak masuk Islam juga. Benda ni lama dah berlaku. Tempat-tempat lain. Cuma kali ni dia telah mencabar. Orang panggil enakmen syariah yang ada dalam negeri kita, yang ada dalam tempat kita ni sebanyak 20. Ayolah. Betapa teruknya, betapa cabarannya kita duduk marah ke Zionis. Hak duk rosak, hak duduk bunuh saudara-saudara kita di Palestin. Tapi tempat kita pun ada juga. Nak cabar undang-undang Islam, nak cabar qanun jenayah syariah yang kita telah gubah lama-lama dah. Ini satu orang panggil perbuatan biadab. Perbuatan biadab yang cuba nak mengganggu-gugat keharmonian. Keharmonian yang sudah lama dah ada dalam negeri kita. Lama dah kita gubal undang-undang syariah ni, lama dah. Tiba-tiba dunia akhir zaman ni dengan macam-macam unsur-unsur, macam-macam perkara yang berlaku, maka dia telah berani cabar. Dan dia bawa dah. Kita kena ingat 20 hari bulan ni adalah pemutus. Dia berlaku dah kes dia ni. Dia telah bawa dah. Bila dia file kes dia tu, iaitu 25 Mei 2022. 25 Mei 2022, dia telah memfailkan permohonan untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah Kelantan. Antaranya, yang Amba sebut tadi lah. Orang panggil liwat, orang panggil macam-macam judi, banyak perkara lagi, 20. 25 Mei lagi dia buat kerja, dan 20 hari bulan sehari dua ni adalah orang panggil gapo adalah kemuncak. Sama ada hakim Mahkamah Sivil nak terima ataupun tidak, penentu dia adalah 20 hari bulan. Dia kita kena rasa benda ni benda yang besar. Kita kena rasa benda ni benda yang besar kerana dia melibatkan orang Islam. Melibatkan undang-undang Islam. Melibatkan pegangan kita. Melibatkan kepercayaan kita. Undang-undang Islam ni adalah melibatkan kepercayaan kita. Banyaklah ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran supaya kita kena yakin, supaya kita kena rasa takut dengan apa yang berlaku kerana itu adalah perkara yang menjadi kewajipan kepada kita untuk kita pertahankan. Walaupun kita terpaksa habis pitih, walaupun kita terpaksa habis segala-gala, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, tidak harus ini gak haram lah. Dan haram bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, maka mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Allah Ta'ala tetap ada. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah
dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Maknanya pegangan. Undang-undang syariah ini adalah menjadi pegangan kita. Menjadi pegangan kita sebagaimana kita pegang wajibnya sembahyang, wajibnya puasa. Maka undang-undang syariah ini juga menjadi kewajipan kepada kita. Menjadi orang panggil kepercayaan kepada kita. Kerana kita tahu undang-undang syariah ini adalah nak jaga agama kita. Nak jaga agama kita. Nak jaga akal kita. Nak jaga keturunan kita. Nak jaga nyawa kita. Nak jaga kehormatan diri kita. Nak jaga harta benda kita. Ataupun dia panggil maqasidus syariah. Itu tujuan agama. Tujuan undang-undang agama. Nak jaga keturunan kita. Supaya wal'iyadzabillah tidak berlakunya perzinaan. Nak jaga akal kita supaya tidak minum arak. Nak jaga harta kita supaya orang tidak merokok. Ni benda-benda yang berkait rapat dengan undang-undang Islam yang mana tak ada kaitan langsung dengan orang-orang bukan Islam. Sebab itulah sebagaimana Abu sebut tadi, kita sangat berduka cita lah dengan apa yang berlaku pada hari ini kerana adanya cubaan-cubaan daripada orang Islam sendiri yang mencabar Akta Mahkamah Syariah. Dan kalau kita tengok, walaupun amba sebut orang Islam, tapi amba tak pelik. Amba tengok dia ni orang Islam, amba tengok dia ni lawyer, dia ni orang Tino, tapi amba tak pelik tengok dia. Sebab apa? Sebab orang-orang serupa dengan dia ni sudah banyak, sudah berlata-lata dalam negara kita. Inilah akibat apabila orang panggil adanya ideologi-ideologi yang dianuti selain daripada agama Islam. Kalau ingat dulu, kita cerita dulu berkenaan dengan Islam liberal. Islam liberal. Kalau dalam negara kita ni, Sister in Islam. SIS. Gapa dia hak dia nak? Amba pernah sebut dah dulu. Sister in Islam ni, dia berusaha. Dan mereka berusaha tak putus-putus. Dia nak buat hak sama rata orang perempuan ni sama dengan orang lelaki. Kalau orang lelaki boleh menjadi imam kepada orang perempuan, maka dia nak orang perempuan pun boleh menjadi imam kepada orang lelaki dalam sembahyang. Kalau orang jantan boleh jadi tok imam di masjid. Orang Tina pun boleh sembahyang, boleh jadi tok imam juga kepada orang-orang lelaki yang duduk belakang dia. Ni perjuangan dia. Kalulah orang lelaki boleh tolak, boleh ceraikan isteri dia, maka dia nak perempuan ada hak untuk menceraikan suami dia. Bayarlah kalau berlaku. Tapi dia nak. Kalau orang jantan boleh cerai bini dia, hak Tina pun, bini pun boleh cerai tok lelaki. Kalau lah lebat saka 1/2. Kalau orang lelaki boleh 1/2, maka orang puan pun boleh 1/2 juga daripada harta saka. Benda ni bukan benda hak kita kecek saja, tetapi berlaku dalam negara kita. Berlaku dalam negara kita. Maka tak peliklah kalau adanya orang serupa ni, dia cabar Akta Mahkamah Syariah, kita tak pelik. Kita tidak pelik kerana kumpulan mereka sudah bergerak lama. Cuma dia tak ganggu hak kita. Belum ni dia tak ganggu hak kita Kelantan ni. Dia ganggu Selangor, dia ganggu tempat-tempat lain. Tapi kali ni 20 hari bulan ni dia ganggu. Orang panggil 20 enactment jenayah syariah kita, maka kita sebagai orang Islam, maka kita kena bangkit untuk pertahankan dengan semaya ajak kita, dengan macam-macam lah kita buat, dan insya-Allah hari Sabtu malam esok ni kita ada buat himpunan dalam stadium. Pakar-pakar gilah. Himpunan dalam stadium. Esok ni. Semaya ajak. Hak semaya ajaknya, ayah hamba sendiri semaya ajak sana. Lepas semaya ajak, ada ucapan-ucapan untuk kita sedarkan masyarakat kita betapa pentingnya kita pertahankan syariah Islam kita ni, kerana musuh-musuh Islam ni cuba untuk merosakkan, cuba untuk melenyapkan undang-undang kita.
Maka malam esok, bermula sembahyang maghrib sana, kita pakak-pakak pergi untuk lahirkan sokongan kita kepada undang-undang syariah. Dia orang panggil khutbah Jumaat ni, kita pakak-pakak dengar. Hok mana jenera, skala-skala tu tak usah jenera lah. Kutih-kutih sikit. Tok Imam nak baca khutbah sedap. Hok mana rasa jenera, hok mana rasa ralik, minta dengan molek. Sebab banyak poin-poin penting dalam khutbah yang akan disampaikan karya, yang akan dibaca seluruh masjid-masjid dalam negeri kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita betapa pentingnya isu kita mempertahankan orang panggil undang-undang syariah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala orang panggil menjauhkan, orang panggil tidak meluluskan apa yang mereka nak dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan munajat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak makbulkan doa golongan-golongan itu, insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.